Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Matius 5 ayat 10. Diberkatilah mereka yang dianiaya demi kebenaran, kerana kerajaan syurga untuk mereka. 사랑하는 당자님께서 팔복 8번째 귀한 말씀 증거해 주시겠습니다. 어제 토요일까지 설 이렇게 신년 인사 대대별로 했었는데요. 성도님들이 멀고 가깝게 상관없이 이른 아침부터 사택성전을 가득 메워서 이렇게 은혜 가운데 설 만남을 대신한 신년 인사를 할 수 있었습니다. 또 악수하고 기도받고 치료받으신 분들의 또 간증도 듣게 되는데요. 이후에도 여러분들의 간증들 또 접수해 주시고 이번 주 금요일에 있는 은사 집회, 치유 집회도 또 남은 시간 믿음으로 잘 준비하셔서 하나님의 응답은의 축복을 마음껏 받아 누리시기를 바랍니다. 말씀에 들어가도록 하겠습니다. 사랑하는 Saudara dan saudari yang saya kasihi, ucapan berkat ialah firman Tuhan, sumber segala berkat. Orang yang hidup menurut ucapan berkat pasti akan diberkati. Namun begitu, berkat dalam ucapan berkat berbeza daripada apa yang dianggap oleh dunia ini sebagai berkat. Dunia ini melihat kekayaan sebagai berkat, tetapi ucapan berkat menyatakan, diberkatilah mereka yang miskin kerohanian, bukan kegembiraan atau kebahagiaan, tetapi Yesus berkata, diberkatilah mereka yang bersedih, bukan kepenuhan atau kelimpahan, tetapi Yesus berkata, diberkatilah mereka yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Bagi setengah orang, hari ini mungkin kedengaran tidak biasa, tetapi orang yang telah mendengar maksud rohani dalam sesi-sesi khotbah yang sebelumnya pasti memahami bahawa ucapan berkat ialah berkat yang terbesar, paling kekal dan paling tulen, jauh melebihi hidup berkat duniawi. Hal ini demikian kerana ucapan berkat menawarkan berkat rohani, yakni keselamatan dan berkat syurga yang lebih besar daripada berkat material seperti kekayaan, kesihatan, keharmonian keluarga, kemasyhuran dan kuasa yang dihargai oleh dunia ini. Tidak kira berapa banyak kekayaan dan kemuliaan yang anda nikmati, adalah lebih baik hidup sebagai pengemis di dunia ini, tetapi masuk ke syurga daripada menghadapi sisaan kekal di neraka. Adakah anda benar-benar percaya bahawa ada syurga dan adanya neraka yang penuh dengan sisaan? Jika anda benar-benar percaya, anda harus menetapkan fikiran bagaimanakah anda harus hidup di dunia ini dan agar tidak berakhir di neraka. Sebaliknya, hidup kekal di syurga. Ucapan berkat bukan saja mengandungi berkat rohani, tapi juga berkat duniawi yang diinginkan oleh manusia. Bagi orang menghayatinya, Tuhan atas segala sesuatu dapat mengurniakan kekayaan, kehormatan dan kuasa yang melimpah-limpah. Berkat daripada Tuhan bersifat kekal dan tidak tergoyahkan walaupun dalam kesusahan. Berkat-berkat ini juga membawa kemuliaan di syurga. 이 팔복의 영적인 복을 받아 누리면 그러면 여러분들은 또한 육적인 복도 온전히 받을 수 있다는 것을 명심하고 또한 그러한 복을 향해 달려가셔야 합니다. 그리고 무엇보다 중요한 것은 육적인 복을 먼저 누리는 것이 아니라 영적인 복을 사모하고 영적인 복 받을 준비를 이루면 육적인 복은 시간에 따라 따라오는 것이에요. Kita harus mengejar berkat syurga lebih daripada berkat di dunia ini. 이 말씀은 우리가 어떻게 물질의 축복을 받는지 건강의 복을 받는지 설명하시나라고 들으셨다가 Apabila anda mendengar khotbah tentang ucapan berkat, anda dapat mempelajari bagaimana menerima berkat, termasuk berkat material. 천국에서도 또한 하늘의 영광이 엄청나게 따라오는 것이고요. 그러니 여러분이 팔복을 이룰 수만 있다면 영육간에 넘치게 축복받아 세상에 Menerima berkat dalam ucapan berkat berarti anda menerima berkat rohani dan berkat
fizikal. 복까지 증거했고 Sebelum ini kita telah mempelajari sehingga berkat ketujuh dalam ucapan berkat. Hari ini kita akan membincangkan berkat ke-8. 말씀을 전합니다. Diberkatilah mereka yang dianiaya. 사람에게 존중받고 Semua orang lebih suka hidup dihormati dan selesa daripada diremehkan, dihina, dipukul atau dibunuh. Siapakah yang secara sukarela memilih untuk dianiaya? 그러나 하나님께서는 이렇게 Namun begitu Tuhan mengisytiharkan bahawa penganiayaan sedemikian ialah berkat yang sejati dan kekal. 사랑하는 Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar melalui khutbah pada hari ini anda akan memahami maksud rohani dengan mendalam, menyuburkan jiwa anda dan menjadi orang yang benar-benar diberkati. 이름으로 축원합니다. 사랑하는 성도 Saudara dan saudari yang saya kasihi, orang yang berkongsi Injil sering berkata, terimalah Yesus Kristus Sang diselamatkan, atau percayalah kepada Tuhan dan terimalah berkat. Mereka cenderung menyebut bahawa iman kepada Tuhan Yesus membawa berkat material di tempat kerja, menyelesaikan masalah dan menikmati kejayaan dalam segala hal. Namun begitu, Filipi 1 ayat 29 menyatakan, kerana kepadamu telah dikurniakan bagi pihak Kristus, bukan saja untuk beriman kepadanya, tapi juga untuk menderita kerananya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa percaya kepada Tuhan Yesus bukan saja membawa keselamatan dan berkat, tapi juga keistimewaan untuk mengambil bahagian dalam penderitaannya. 좋은 것만 있을 줄 알았는데 고난도 받는다고 말씀하십니다. Setengah orang berfikir bahawa percaya kepada 엄청난 Tuhan Yesus Kristus hanyalah mendatangkan perkara-perkara baik saja. 주와 그 Yesus berbicara mengenai orang yang telah meninggalkan rumah, keluarga atau ladang demi dia dan Injil dalam Markus 10 ayat 30. 있어 Pasti akan menerima 100 kali ganda dalam dunia ini. Rumah, saudara lelaki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang serta penganiayaan dan pada kemudian hari hidup kekal. 받지 못할 자가 없느니라 하셨습니다. Hal ini bermaksud bahawa orang yang berkorban untuk Tuhan menerima berkat dalam kehidupan ini dan kehidupan kekal pada masa hadapan dan juga penganiayaan. 또 이 땅에서도 복을 받는데 그런데 이와 함께 핍박도 겸하여 받는다는 것입니다. Mereka bukan saja menerima berkat di dunia ini tapi juga berkat di syurga dan juga penganiayaan. 말씀을 꼭 기억하셔야 합니다. Anda perlu mengingat firman Tuhan ini. 축복도 있지만 겸하여 핍박도 고난도 받을 수 있고 Anda harus tahu 그렇게 받을 수 hidup 있는 beriman dalam Tuhan 사람이 Yesus 말씀드린 내 생의 akan menerima berkat 영광과 이 땅의 dan juga 복을 penganiayaan. 받을 수 있지. 하나님 저는요 내세의 영광 또 이 땅에 복 받는 걸로만 좋게요. 핍박은 없게 해주세요. 연단은 없게 해주세요. 저 좋은 천국 가고 싶은데요. 연단 시험은요 없이 가고 싶어요. 그거는 좋은 대학 가고 싶은데 공부는 별로 안 하고 싶어요. 학교는 가겠는데요. 그런데 Kalau 저는 anda 놀면서 mahu 학교 다니고 싶어요. hidup diberkati di dunia ini tanpa penganiayaan, ibarat anda 그럴 수 없지 mengatakan bahawa anda mahu masuk ke universiti terkemuka tanpa usaha. 그의 대가를 얻는 것이에요. 그러면 왜 주님을 믿으면 고난을 받는 것일까요? Mengapakah iman kepada Tuhan Yesus membawa penderitaan? Hidup menurut firman-Nya secara rohani ialah tindakan cahaya, sementara dunia ini dikuasai oleh iblis, penguasa kegelapan. 여호와 하나님, 우리를 창조하신 하나님이 모든 세상을 주관하시는 분 아닙니까? 예, 모든 것을 주관하십니다. 그러나 Tuhan yang menciptakan segala-galanya yang mengawal kekayaan. Ya, benar. Namun begitu apabila Adam melakukan dosa keingkaran, manusia berada di bawah kekuasaan kegelapan. 주관하고 있고 또 어둠 가운데 사는 사람에게 시험 환난을 주고 어둠 가운데 사는 사람은 어둠의 자식이 되어줘서 Itulah sebab kita yang hidup di dunia ini di bawah kawalan kegelapan. 이것은 또한 영계의 법칙이기 까닭에 천지 만물의 주제 Inilah juga sebahagian daripada hukum 그 영계의 rohani. 법을 어기실 수 없다는 겁니다. 그러니까 인간 경작 아래는 이 땅 또한 죄악 가운데 거하는 사람의 주관자는
원수마귀 orang hidup 사단입니다. menurut cara dunia 자, 그런데 ini 이 원수마귀 dan hidup dalam 사단은 kejahatan 어둠이다라고 dikuasai oleh 했습니다. 어둠과 iblis dan 반대는 syaitan. 빛입니다. 어둠과 빛은 상반됩니다. 그리고 어두움은 빛을 싫어합니다. 왜요? 빛이 Kegelapan 비추이면 tidak suka 어둠이 물러가요. cahaya. 그러니 원수마귀 Oleh sebab ada 사단은 cahaya, 빛된 kegelapan 사람은 akan 또 pergi. 빛이 임한 곳을 싫어하고 그러니 핍박을 하는 Syaitan tidak 거라는 mahu 거예요. orang percaya kepada 이때 Yesus 주님을 믿는 Kristus. 성도들이 많아질수록 Tidak mahu dan 세상에서 tidak mahu 어둠에 manusia pergi 주관되는 kepada cahaya. 원수마귀 사단의 영역이 줄어들거든요. 그러니까 원수마귀 사단은 자기에게 속한 세상 사람들을 주관하여 빛에 속한 성도들을 핍박함으로 주를 믿지 못하도록 하고 빛에서 떠나도록 만드는 것입니다. 그런데 그것이 인간 Syaitan dan iblis menguasai orang dalam kegelapan untuk mendatangkan penganiayaan kepada orang percaya kepada Kristus. 하나님께서 그렇게 어둠에게 Sehingga kita masuk ke syurga, kita masih di bawah kuasa kegelapan. 아담이 하나님의 뜻에 어긋나고 불순종하고 Kerana dosa 원수마귀 keingkaran 사단에게 oleh 순종함으로 Adam. 자신이 하나님께 부여받은 이 이란을 원래는 아담이 이 이란을 다스렸잖아요. 이 지구를 다스렸어요. Walaupun pada asalnya Adam ialah penguasa dunia ini, 순종하니 자기의 권한이 tapi kerana Adam 주인에게 mematuhi 가죠. 여러분 예전 kegelapan, 조선시대에도 보면 종이 어디 가서 다른 maka 데 가서 Adam jatuh ke dalam 열심히 kegelapan. 주인에게 받는 녹삭 말고 어디 다른 데 가서 딴 주머니를 차고 열심히 일을 해서 수입이 있었다고 해봅시다. 종의 주인이 그걸 알면요, 그 종이 따로 일하여서 얻은 부수입도 주인의 것이 되어지거든요. 종은 주인에게 속해 있어요. 자, 그것처럼 아담이 하나님의 뜻에 불순종하고 원수마귀 사단에게 순종하니 Apabila 하나님께서 Adam 아담에게 부여해 주셨던 이 땅을 aku pada 다스리라라고 하는 그 권세가 kehendak 어둠에게 syaitan, 가는 것이죠. 그 이후부터 maka kuasanya 인간 diserahkan 성격을 kepada 하고 있는 이 땅에서는 kegelapan. 원수마귀 Semua 사단, manusia 어둠이 이 di 땅을 bawah kuasa 주관하고 kegelapan. 또 어둠 가운데 있는 사람을 주관하는 것이 영계의 법칙입니다. 그러니 Orang yang berada dalam kegelapan, syaitan akan mempunyai kuasa ke atas mereka. 원래는 다 내 것이었는데 Syaitan akan berusaha untuk membawa orang kepada kegelapan dan tidak mahu orang percaya kepada Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. 이게 얼마나 원수마귀 사탄에게는 원통한 일입니까? 그러니 Semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus yang merupakan cahaya, kawasan kekuasaan iblis, yakni penguasa kegelapan akan berkurangan. 사단의 하나님을 믿고 주를 믿고 의를 쫓아가는 이들을 핍박하는 이유라는 것입니다. 근데 이때요, 주를 믿는 하나님을 믿는 이들에게 의를 행하지 못하게 하고 구원받지 못하게 하며 복음이 전파되는 것을 막으려고 하는 원수마귀 사단의 계획. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, syaitan dan iblis berusaha agar mereka tidak hidup dalam cahaya dan mendatangkan penganiayaan ke atas mereka. 두 가지 종류가 있습니다. 왜 핍박이 오는지 Musuh kita, yakni iblis dan syaitan, mengawal orang yang dimiliki oleh dunia ini untuk menganiaya orang Kristian, cuba menghalang mereka daripada iman dan menjauhkan mereka daripada cahaya. Matlamat utama musuh adalah untuk menghalang kebenaran, mengikat keselamatan dan menghentikan penyebaran Injil. Terdapat dua jenis penganiayaan yang dihadapi oleh orang Kristian di dunia ini. Pertama, seperti yang disebutkan dalam petikan pada hari ini, ialah penganiayaan demi perbenaran. Kedua, seperti yang dinyatakan dalam ayat 11, ialah penganiayaan kerana Yesus Kristus. 팔복이 9번째 시간까지 진행됩니다. 오늘은 먼저 의를 위해 핍박받는 것이 어떤 것인지, 또한 의를 위해 핍박받는 사람이 왜 복 있는 사람인지. Pada hari ini kita akan berfokus pada maksud dianiaya demi kebenaran dan mengapa orang bertahan merupakan orang yang benar-benar diberkati. 하나님의
하나님의 말씀대로 Saudara-saudara yang saya 살고 kasihi, 진리와 선과 dianiaya 진실을 demi 쫓아갈 kebenaran 때 bermaksud menghadapi tantangan apabila orang percaya 디모데후서 hidup 3장 menurut firman 12절에 Tuhan yang benar, 우리 그리스도 mengikut 예수 kebenaran, 안에서 kebaikan dan 경건하게 cahaya. 살고자 하는 2 자는 Timotius 3 ayat 12 memberitahu kita, 핍박을 memang 하는 semua orang yang ingin hidup 말씀처럼 warak dalam Kristus Yesus 세상에서 akan 주님을 dianiaya. 바르게 믿고 바르게 Mereka yang 신앙생활하는 hidup dengan 사람은 setia dan baik 핍박을 dalam Tuhan 받기 pasti akan 마련입니다. menghadapi penganiayaan di 주를 dunia. 믿는다 하면서도 신앙생활을 바르게 하지 Tetapi 않고 mereka yang mendakwa percaya 세상과 kepada Tuhan tetapi 타협하면 berkompromi dengan 핍박받지 dunia 않을 dan 수 bukannya 있습니다. menjalani kehidupan Kristian yang sebenar, 교회 mungkin 다니면 dapat mengelakkan 괜히 있는데 세상 penganiayaan. 사람과 다를 바가 없어요. 그러면 세상 사람도 저 사람이 주님 믿는구나, 이제 교회 다니는구나 알지도 못하지만 Anda datang ke 스스로 gereja 그냥 dan mengatakan bahawa Anda 부끄러워서 percaya kepada Tuhan 말하지 Yesus, 전도하지도 않죠. tapi hidup 그런데 menurut 세상 cara 사람 dunia 볼 ni. 때도 저 사람이 아무리 주님 Jadi 나도 anda 교회 sama 다녀 juga seperti 라고 orang dunia 한다고 ini. 말해도 행위가 빛의 행위가 아니니까 굳이 핍박을 할 이유가 없습니다. 하지만 주를 믿고 Hanya 또 kerana Anda 하나님을 mengatakan 믿는데 bahawa 빛의 Anda 삶을 살고 menghadiri gereja 의로운 삶으로 tidak 살아가고 또 berarti 의인되기 Anda 위해서 hidup 세상과 dalam 구별된 cahaya. 삶을 사는 이들은 핍박과 고난을 받을 수 있다는 것입니다. 다니엘이 왜 사자굴에 던져졌습니까? Jika Anda hidup dalam cahaya 다니엘은 dan 쉬지 hidup dalam 않고 기도하는 dalam 사람이었어요. kebenaran, Anda 바로 mungkin 하나님의 akan 말씀대로 menghadapi 계속 penganiayaan. 지켜가는 Sebagai contoh 사람이었죠. mengapa Daniel dilemparkan 그런데 ke dalam gua 그때문에 singa, 핍박을 받는 건 ini 아니었어요. kerana dia tetap 왜 teguh dalam doa tanpa henti. 어떠한 이유로 인하여 핍박을 받느냐? 다니엘을 시기하기 때문에. 다니엘은 이방 나라에서 온 사람인데 그것도 포로로 잡혀왔던 사람인데 자신의 민족보다 더 뛰어나고 왕에게 사랑받고 인정받고 자신들보다 위에 있어요. 그것을 시기하기 때문에. Daniel menghadapi penganiayaan kerana ada orang iri terhadapnya. 그런데 다니엘을 보니 그가 신실의 하나님을 믿거든요. Orang yang iri hati terhadap Daniel merancang cara untuk membunuhnya 도움을 주고 죽이려 한 것이죠. 그래서 그를 죽일 방법을 dengan menciptakan 찾았는데 ketetapan kerajaan melarang sesiapa pun berdoa kepada sesiapa pun kecuali raja selama sebulan. 만든 것입니다. 왜 이런 법을 만들었느냐? 다니엘은 하나님께 대해 신실합니다. 그리고 그가 시간을 정하여 기도하는 것이 이 Mengapa mereka membuat ketetapan kerajaan seperti ini? 이렇게 신앙을 돈독히 지켰다는 겁니다. 근데 그를 괴롭게 하고 Mereka tahu 그를 bahawa 어렵게 하는 데 Daniel 있어서 setia 올무를 kepada 찾는 Tuhan. 것이 이 종교 Oleh sebab mereka mahu Daniel dibunuh, mereka mencari jalan untuk 만약 이 menganiayanya. 자기에게 만든 법. 근데 그것을 또 왕에게 그럴싸하게 왕에게 얘기하죠. 왕 외에게는 어떠한 신과 사람에게도 빌지 못하게 합시다. 그러니까 왕은 교만해져 있는 왕은 이게 자기를 되게 높여주는 것 같지 않습니까? 그러니 바로 그 잘못된 법에 사인을 합니다. 어길 시에는 바로 한 달 동안 다른 누군가에게도 기도하지 말라 했던 이러한 법을 어길 시에는 사자굴에 Hukuman bagi orang yang melanggar larangan ini ialah orang itu dilemparkan ke dalam gua singa. 다니엘도 이 법을 알고 있습니다. Daniel mengetahui perkara ini dan boleh saja berhenti berdoa selama sebulan untuk mengelakkan penganiayaan. 그러니 딱 한 달만 기도를 쉬면 핍박받지 않고 죽음에 이르지 않을 수 있습니다. 그리고 악을 바라는 이들은 자기를 죽이고 나서 얼마나 좋아하겠습니까? 그러면 육신의 생각을 동원하면 이거 하나님의 영광을 가리는 거 아니야? 그러면서 타협하더라고요. 내가 핍박받기 싫으니까 도리어 이렇게 하면 하나님의 영광을 Jika 가려 Daniel mempunyai fikiran badan ini, tentu dia akan berhenti berdoa untuk mengelakkan penganiayaan. 사람들도 보는데 다니엘은 결코 굴복하지 않습니다. 그는 세상법을 지키기 위해 하나님 앞에 기도 쉬는 죄를 Namun 범할 begitu 수 Daniel 없었기에 membuat keputusan 사자굴에 untuk 던져질 줄 알면서도 오히려 감사하며 기도를 올렸던 것입니다. mengikuti firman Tuhan. Oleh sebab dia tidak dapat melakukan dosa dan berhenti berdoa demi undang-undang duniawi, Daniel berterusan berdoa dengan ucapan syukur walaupun dia mengetahui akibatnya. 3 rakannya juga menghadapi pilihan serupa. Mereka dapat mengelakkan penganiayaan dengan tunduk kepada berhala raja untuk 1 hari. Tetapi mereka memilih untuk dilemparkan ke dalam dapur api yang mengalang-alang untuk mengekarkan kebenaran di hadapan Tuhan melarang penyembahan berhala. 바로 하나님의 말씀대로 지켜 행하는 데에는 세상의 어떠한 것도
내 생명을 드리는 것 앞에서도 뒤로 물러서지 않았다는 것이죠. 그런 분들을 의인이라 하는 것입니다. 하나님 앞에 의를 행하고자 하니 Apabila orang Kristian berusaha untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan, 또 penganiayaan pasti akan terjadi. 들어갈 때는 큰 핍박의 역사가 있었던 Pada 것을 zaman 볼수 Perjanjian 있습니다. Baru, terdapat penganiayaan hebat ketika Injil pada kali pertama diberitakan. Untuk mengelakkan mereka dapat mengangkat nama Tuhan Yesus, orang Kristian terpaksa menanggung penderitaan yang berat. Pengakalan yang mudah terhadap Yesus akan membolehkan mereka mempertahankan keluarga, kehormatan, kuasa dan kekayaan serta menerima lebih banyak ganjaran. Namun begitu orang Kristian memilih untuk dianiaya demi kebenaran. Banyak antara mereka menanggung penyiksaan yang dahsyat, menjadi mangsa binatang buas atau diselipkan sebagai martir. Korea Selatan juga mempunyai sejarah syahid. Walaupun kebebasan beragama telah diiktiraf secara sah, banyak orang Kristian menghadapi penganiayaan untuk masa yang lama. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, seseorang boleh dibenci, dihina, dipukul, bahkan diusir dari rumah atau kejeranan mereka. Pada masa ini, sesetengah daripada anda pun mungkin mengalami penganiayaan seperti penghinaan atau serangan. Penganiayaan ini tidak semestinya berbentuk ancaman fizikal, tetapi apabila orang Kristian hidup dalam iman mereka dengan betul, mereka dapat menghadapi penentangan dalam pelbagai bentuk. Sebagai contoh, apabila anda berhenti minum arak dan meninggalkan tingkah laku duniawi, tetapi cuba hidup suci selepas menerima kasih kurnia, rakan-rakan duniawi anda mungkin menganggap anda membosankan. Itulah sebabnya orang duniawi mungkin menjadi marah atau berkata sesuatu yang tidak baik. Jika terdapat acara sukan atau perjumpaan sosial di tempat kerja pada hari Ahad, anda tidak dapat hadir kerana anda menjaga kekudusan hari Sabat. Apabila ahli keluarga yang bukan Kristian mengadakan upacara tradisional nenek moyang, anda tidak tunduk di hadapan berhala. Apabila orang lain pergi ke hospital dan mengambil ubat apabila sakit, anda berdoa dengan iman. Apabila orang lain menipu dalam perkara kecil, anda bertindak jujur mengikut firman Tuhan. Perkara-perkara ini boleh menjadi alasan untuk penganiayaan di dunia ini. Yohanes 3 ayat 20 hingga 21 menyatakan, orang berbuat jahat benci akan cahaya dan tidak mahu mendekatinya kerana takut perbuatan jahat mereka terdedah. Tetapi orang yang berbuat benar merapati cahaya supaya jelas bahawa perbuatannya dilakukan melalui Allah. Seseorang yang berhati baik akan berasa tersentuh apabila mereka melihat orang lain hidup benar menurut firman Tuhan dan juga dapat dipimpin kepada keselamatan. Namun begitu orang jahat melihat kebenaran sebagai kebodohan, lalu mereka membenci dan cuba menganiaya orang yang baik. Orang jahat mungkin cuba memujuk orang percaya kepada Kristus dengan logik mereka sendiri, berkata, perlukah kamu percaya dan terlalu bersungguh-sungguh? Saya tahu orang Kristian sepanjang hayat, penatua atau diaken yang melanggar hari Sabat atau minum arak. Tidakkah cukup untuk kamu percaya kepada Tuhan dengan hati kamu? Mereka mentertawakan orang pergi ke gereja dan menghabiskan masa di gereja. Ada juga orang mungkin berkata kepada anda, mengapakah anda harus percaya kepada gereja anda? 성경에 보니까 술 취하지 말라 그랬지 한두 잔 마시면 안 취해. 이렇게 저렇게도 얘기를 하고 미혹하기도 합니다. 또 하나님을 믿는다 해서 Ada juga orang mengatakan bahawa Alkitab tidak mengatakan bahawa sama sekali tidak boleh minum arak. Upacara nenek moyang ialah tradisi budaya, bukan penyembahan berhala. Jadi kamu harus menundukkan kepala. Atau mereka mungkin berkata, kamu dapat pergi ke syurga tanpa menjaga kekudusan hari Sabat atau berdoa. Mengapa menjadikan kehidupan Kristian kamu begitu sukar? 이러한 말을 들을 수 있습니다. 이건 너무 진리를 모르는 것이죠. 천국이 똑같은 건 아닙니다. 하나의 천국 아닙니다. Orang seperti ini tidak mengetahui kebenaran. 달리 갚으신다 말씀하셨습니다. 그런데 이러한 말들을 여러분들이 주변 아니면 일가 친척 또 뭐 직장 뭐 아니면 친구들에게 Jika anda mendengar kata-kata orang yang berkata-kata seperti ini, 뭐 이렇게 자부심을 가지시면 됩니다. anda sepatutnya berbangga kerana anda
주님을 바로 hidup 믿는 mentaati firman 여러분이라면 Tuhan. 아무리 사람들이 회유하고 핍박한다 해도 불의를 행 Jika anda benar-benar percaya kepada Tuhan, tidak kira berapa banyak orang cuba memujuk atau menganiaya anda, anda tidak akan bertindak dalam ketidakbenaran. 하나님을 서운케 할 수는 없으며 Walaupun kehilangan pekerjaan, anda tidak akan bertindak dengan cara mengecewakan Tuhan. Walaupun keluarga dan rakan-rakan anda membuatkan anda berasa terluka, anda tidak akan bertindak dengan cara yang dibenci oleh Tuhan. Anda lebih rela hidup mengikut firman Tuhan. Walaupun hal ini bermaksud anda harus menghadapi penganiayaan. Anda harus ingat kepada jemaat dalam gereja awal. 도리어 저들을 구원하고 함께 아름다운 천국으로 갈 수 있고 또 시간이 지나 내가 더 그리스도인기를 바라면 또 저들이 함께 기뻐할 것이고 더 하나 될 수 있다. 이러한 사랑으로 기도하시면 Dan 되죠. anda akan mempunyai kekuatan untuk hidup 내가 주님을 믿어 menyebarkan haruman Kristus. 외롭다 이러면 안 되는 거예요. 아버지 Jadi 하나님께서는 죄인 되었던 우리를 Dan 위해 jangan 사랑하는 berkata bahawa 희생자까지 selepas anda 내어주셨어요. menerima Tuhan Yesus, anda berasa sunyi kerana anda kehilangan 그 사랑을 kawan-kawan. 생각한다면 결코 세상과 타협하여 편안한 쪽을 택할 수 Bapa syurgawi kita memberikan anaknya untuk kita, orang berdosa, dan Yesus mati di atas kayu salib demi kita. Dengan merenungkan kasih ini, kita tidak pernah boleh berkompromi dengan dunia dan memilih jalan yang lebih mudah. Mengetahui bahawa syurga dan neraka wujud, kita tidak boleh bertindak tidak benar kerana cinta terhadap dunia ini dan akhirnya pergi ke neraka atau sekadar menerima keselamatan yang memalukan. 지혜가 부족하여 핍박받는 경우가 Penting untuk anda pertimbangkan bahawa kadang-kadang orang Kristian menghadapi penganiayaan bukan kerana hidup dengan benar, tetapi kerana kekurangan kebijaksanaan. Contohnya, jika anda mendakwa bahawa anda hidup mengikut firman Tuhan, tetapi gagal setia di dalam semua rumah Tuhan, hal ini tidak akan memberi rahmat kepada orang di sekitar anda. 못하는 것이니 고쳐야 합니다. 예를 들어 여러분이 온 집에 충성하지 않으면서 하나님의 말씀대로 산다고 할 때 주변 사람들에게 은혜가 되지 않는 경우가 Jika seorang 있어요. suri rumah membiarkan rumah tidak kemas, gagal menyediakan makanan dan menghabiskan seluruh hari Ahad di luar, 식사 준비도 해놓지 않는 maka 등 ahli keluarganya 가족들의 boleh 마음을 menjadi marah. 이렇게 해놓고 주일날 하루 종일 집을 비우면 어떨까요? 가족들이 싫어하고 핍박합니다. Masalahnya bukan terletak pada kehadiran di gereja, tetapi kegagalan menjaga rumah tangga. 핍박받는 당사자는 자신이 주의를 지킴으로 Namun begitu, orang ini mungkin secara salah percaya bahawa mereka sedang dianiaya kerana menjaga kekudusan hari Sabat. Jika anda tidak tekun dalam kerja dan meletakkan tanggungjawab anda ke atas orang lain sambil menggunakan gereja sebagai alasan, orang mungkin berasa terganggu tentang anda pergi ke gereja lalu menganiaya anda. 베드로전서 2장 19절 20절에 1 Petrus 2 ayat 19 hingga 20 menyatakan, kamu layak dipuji kerana Allah kamu tabah menanggung derita akibat perlakuan yang tidak adil. Apakah istimewanya jika kamu menerima dengan sabar apabila dipukul kerana kesalahanmu? Tapi apabila kamu berbuat baik lalu menderita, jika kamu menerima dengan sabar, maka kamu terpuji di mata Allah. Walaupun adalah baik untuk bersukacita dan berkemenangan apabila menderita demi kebenaran, sentiasa renungkan diri anda, membuat perubahan pada aspek yang perlu dan memuliakan Tuhan dengan segala yang anda lakukan. Berkat bagi mereka yang dianiaya kerana kebenaran ialah kerajaan syurga untuk mereka. Dalam ucapan berkat pertama, juga dinyatakan mereka layak mempunyai kerajaan syurga bagi orang yang miskin kerohanian. Namun begitu, kerajaan syurga bagi orang yang miskin kerohanian dan orang dianiaya berbeza dari maksudnya. Kerajaan syurga bagi orang miskin kerohanian lebih luas maksudnya, menerima keselamatan dan memasuki syurga. 이 심령이 가난한 자도 이제 마음문을 열어서 구원받아 낙원에 이르다가 더 심령이 가난한 자 Orang miskin kerohanian membuka pintu hati mereka untuk menerima kebenaran dan untuk menerima keselamatan. Mereka mengisi hati mereka dengan kasih Tuhan. 우선 마음을 열어 주님을 영접하는 것, 그 의미부터 담겨 있기 때문에 포괄적인 천국,
구원을 말씀 Orang miskin Quran yang bererti mereka menerima Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan syurga bagi orang dianiaya kerana kebenaran adalah lebih khusus. Orang dianiaya kerana melakukan kebenaran, jiwa mereka makmur dan memuliakan Tuhan. Dengan demikian mereka akan memasuki tempat yang lebih baik dan lebih mulia di syurga. Apabila orang Kristian dianiaya di dunia ini, iman mereka menjadi lebih kuat dan mereka dapat mencapai kekudusan dalam hati mereka. Seseorang yang belum menjalani pemurnian mempunyai iman yang lemah, seperti seorang kanak-kanak. Namun begitu orang yang bertahan dalam penganiayaan dengan sukacita, ucapan syukur dan ketekunan dalam kebenaran akan secara beransur-ansur bertumbuh ke tahap iman yang orang muda dan akhirnya ke tahap iman seperti bapa. Melalui ujian mereka menemui dan mengingkirkan ketidakbenaran yang tersembunyi, memupuk kelembutan dan kedamaian, dan semakin menyerupai hati Tuhan, bahkan mengasihi musuh mereka. Apabila orang Kristian semakin memahami hati Tuhan, mereka memupuk kasih yang lebih mendalam kepadanya dan mempunyai komunikasi rohani yang mendalam dengannya. Dahulu apabila ditampar pada pipi kanan, mereka mungkin marah dan ingin membalas. Namun begitu melalui penderitaan, mereka belajar untuk melayani dan mengasihi, sehingga akhirnya mereka juga sanggup memberikan pipi kiri. Apabila menghadapi kesukaran, orang Kristian mungkin dahulunya mengeluh. Tetapi melalui penganiayaan, pengharapan untuk syurga memenuhi mereka dan kini mereka mengucapkan pujian syukur dan sukacita dalam setiap keadaan. Itulah sebabnya Mazmur 119 ayat 71 menyatakan, kesusahan menimpaku baik bagiku kerana aku mempelajari ketetapanmu. Melalui penderitaan, orang Kristian menjadi lebih rendah hati, bergantung kepada Tuhan, mengingkirkan dosa dan bertumbuh dalam kekudusan menurut firman Tuhan pada setiap hari. Hasilnya mereka akan layak untuk naik ke kerajaan syurga, berpindah dari kerajaan syurga pertama ke kerajaan kedua, dan akhirnya mendekati tata bapa di Yerusalem baru. Walaupun seseorang miskin kerohanian menerima Tuhan Yesus dan mendapat hak untuk masuk syurga, mereka tidak akan dapat melihat wajah Bapa tanpa mengejar kebenaran dengan konsisten dan menjalani permurnian. Melalui penganiayaan dan pemurnian, orang mengingkirkan dosa dan kejahatan dengan hati yang murni akan masuk ke tempat kediaman yang lebih baik di syurga dan dapat melihat Bapa. 여러분 다음 주에 말씀드릴 주님의 이름으로 받는 핍박과 지금의 Pada minggu hadapan kita akan lihat penganiayaan kerana Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat bagaimana untuk menyerupai Tuhan Yesus dan penganiayaan timbul kerananya. Ini ialah ujian dan penderitaan. Namun daripada yang kita akan dimurnikan. Kadang-kadang anda mungkin berfikir, perlukah kita menghadapi semua penganiayaan ini? 여러분들이 내가 변화되기 노력하는데 누군가 나를 자꾸 걸고 넘어지거나 나를 괴롭게 하거나 Penganiayaan bukan semata-mata untuk menyerupai Tuhan Yesus, tapi agar kita berubah dalam kebenaran. 그러한 오해와 또 그런 사람들의 나를 걸고 넘어지는 일들, 그러한 것도 여러분들이 이 말씀에 적용하시면 됩니다. 그럴 때 기뻐하고 Semua ini perlu adalah kita 나를 점검하고 나를 돌아보고 diubah. 그로 인하여 하나님의 의, 바로 선과 사랑으로 들어갈 수 있는 거예요. Melalui penganiayaan anda merenungkan diri anda dan anda bertumbuh dalam iman. 사람들을 통해 우리는 자기를 발견하고 또 힘들고 지치고 그럴 때 Melalui orang di sekeliling anda dan persekitaran anda. 아니면 나를 모르는 사람들을 있는 것에서 새롭게 시작해봤으면 좋겠다. 뭐 그런 생각 Apabila anda menghadapi kesulitan dalam hidup anda, 사람으로 인하여 내가 변화되는 것입니다. 좋은 원석을 hal ini tidak bermanfaat bagi kehidupan iman anda. 기계들이 있겠죠. 그런데 다이아몬드 같은 경우는 굉장히 강하지 않습니까? 웬만한 걸로 깨트린다고 깨지지 않습니다.
자, 이러한 다이아몬드를 가공하려면 그만큼 Fikirkan 강한 tentang 것으로 긁어내는 permata. 또 Kemudian 뭐 anda 태양 tidak mudah untuk 이것이 모양이 예쁘게 만들어질 수 있거든요. memecahkannya. Anda 자, perlu 여러분들도 peralatan 내 khas 안에 있는 untuk 나의 자아, 내 안에 memotong 있는 belian 저 dan 깊이 있는 여러분 membentuknya. 욥기 보면 그렇지 않습니까? 욥에 있는 이 속에 깊은 거, 그러니 가까운 친구, 또 가족들이 다 떠나고 또 하나님의 연단을 허락하실 때 원수마귀 Seperti 사슬이요. Ayub yang mempunyai 가장 힘들게 ketidakbenaran 연단을 dalam 하니 이게 또 드러나요. hatinya dan 또 드러나지 melalui orang di sekelilingnya. 않고 버릴 수 있으면 좋지만 Ayub 이게 menghadapi 드러나지 않고 ujian. 버리기에는 정말 온전한 순종의 사람. 드러났던 것도 버리고 드러나지 않은 근본에 있는 것도 깨우쳐 주셔서 버릴 수 있지만 웬만한 사람은 Tanpa 우리가 보아야 ujian, 인정하고 그리고 kejahatan 나야 dalam 인정하면서 hatinya tidak akan 변화되거든요. 그러니까 여러분들이 지금 terdedah. 의뢰의 핍박을 받는 것 안에서도 내 삶에 다가오는 사람과의 관계, 환경과 조건 속에 있는 어려움들, 자, 이것을 통해 나는 지금 깨끗하고 아름다운 그릇으로 만들어지고 있고 또 나는 지금 아름다운 Melalui 보석으로 peluang 세공되고 있고 ini kita 그러니 dapat 여기에서 menjadikan hati 벗어나지 kita 않아야지. lebih 이런 bersih 마음으로 dan indah. 또 변화의 시간을 가지실 때 을을 위해 여러분들이 변화되어지고 나를 Anggaplah 순응하는 ini 만큼 sebagai 하늘의 영광을 peluang 받을 untuk 수 anda 있습니다. diubah dalam kebenaran 그런데 을을 위해 dan 핍박받는다고 해서 menerima 이것이 kemuliaan 언제까지고 di syurga 계속되는 juga. 것은 아닙니다. 그러니까 Namun 앞서 begitu 말씀드린 penganiayaan 대로 kerana kebenaran 사람들의 tidak 내가 berlangsung untuk 진리를 selama-lamanya. 쫓아가니 오해하여서 이해하지 못해서 받는 핍박은 계속되지 않습니다. 핍박을 이기면서 믿음이 장성하고 온전해질수록 이제는 Orang mungkin mengenai 핍박받는 anda 것이 kerana 아니라 tidak memahami 주변 kehidupan iman 사람들의 anda, tapi ini 존중과 tidak berlangsung untuk 하나님께서 selama-lamanya. 주시는 영육간의 Apabila iman 축복을 matang dan 크게 menjadi 크게 sempurna, orang 나눠 Kristian 나누는 tidak lagi 것입니다. dianiaya, 앞에서 tetapi 예를 dihormati 들어서 oleh orang lain, 다니엘이나 menerima berkat 다니엘의 새 melimpah-limpah 친구들의 daripada Tuhan 결말을 dalam 보아도 알 수 aspek roh dan 있습니다. tubuh. 다니엘이 Hal ini jelas terlihat 하나님께서 dalam 을을 kisah Daniel dan tiga 극대적으로 sahabatnya. 핍박받아 사자굴에 Daniel 들어갔을 teguh 때 dalam kebenaran di hadapan Tuhan 하나님께서는 dilemparkan ke dalam gua singa, 사자의 입을 tetapi tidak terluka 막아주셨으므로 kerana Tuhan 전혀 menutup mulut 해를 입지 singa-singa 않았고 lapar itu. 온전히 사자굴에서 살아나옴으로 Dengan keluar 크게 dalam 영광을 keadaan 돌렸을 hidup 뿐 dan 아니라 utuh, 이전보다 Daniel bukan saja 더욱 memberikan 왕에게 kemuliaan besar kepada 사랑받는 Tuhan, 사람이 tapi juga 되었습니다. mendapat lebih banyak 또 kemurahan 다니엘의 hati 새 daripada 친구들 raja. 역시 우상에 Begitu juga 절하지 tiap 않으므로 sahabat Daniel yang menolak 평소보다 untuk tunduk 술 kepada 때나 bahala 뜨겁게 한 dilemparkan 불에 ke dalam dapur 던져졌지만 api yang 하나님께서 dipanaskan 지켜주심으로 7 kali lebih panas daripada 머리카락조차 biasa. 휘날리지 않았습니다. Dengan 이에 perlindungan Tuhan, 왕은 selai rambut 매우 pun pada 놀라서 kepala mereka 전능하신 tidak 하나님께 terbakar. 영광을 돌렸을 뿐 아니라 이 세 Raja yang terkejut 사람을 매우 memuliakan Tuhan dan 높여주었습니다. meninggikan 다니엘서 ketiga-tiga 3장 mereka. 28절 29절에 Daniel 왕이 3 ayat 말하기를 28 hingga 29 사드락과 menyatakan, 메삭과 kata 아벤고의 Nebukadnezar, 하나님을 segala 충성할지어다. puji bagi Allah yang 그가 그 disembah 사자를 Sadrak, 돌리사 Mesak dan 자기를 Abednego. 의뢰하고 Dia 그 telah 몸을 mengutus 버려서 malaikatnya untuk 왕의 명을 melepaskan 거역하고 hamba-hamba yang 그 percaya 하나님 kepadanya, 밖에는 sehingga 다른 신을 berani 섬기지 melanggar perintah 아니하며 raja. 그에게 Mereka 절하지 rela 아니한 종들을 menyerahkan tubuh 구원하셨도다. mereka 그러므로 kerana tidak 내가 mahu beribadah 이제 atau 조서를 menyembah Tuhan 내리노니 mana-manapun 각 selain 백성과 Allah 각 mereka. 나라와 각 Oleh sebab 방언하는 itu aku 자가 mengeluarkan 무릇 titah, orang daripada 사드락과 suku, 메삭과 bangsa dan bahasa 아벤고의 manapun yang 하나님께 berani mengatakan 설마지 sesuatu yang salah 말아거든. terhadap Allah yang 함부로 disembah 말아거든. Sadrak, 그 Mesak 몸을 dan 찢고 Abednego 그 akan 집으로 dikerak-kerak dan 걸음돌을 rumahnya akan 삼으니 이는 dijadikan 이같이 timbungan 사람을 puing 구원할 kerana 다른 tidak ada 신이 Tuhan lain yang 없음이니라 dapat 했던 것입니다. menyelamatkan dengan cara 이전보다 sedemikian. 더욱 큰 축복을 받았을 뿐 아니라 Mereka bukan saja lebih 왕이 그들이 diberkati, 섬기는 하나님을 인정하게 되었으니 tetapi raja 이제 juga 우상을 mengakui 섬기지 Tuhan dan mereka 않는다 tidak 해서 lagi menghadapi 핍박받지 penganiayaan kerana 않게 tidak 된 menyembah 것입니다. bahala. 여러분도 마찬가지입니다. 주를 Begitu 믿고 juga 의를 apabila anda 행함으로 hidup dalam 핍박받던 Tuhan dan 성도들이 dalam 어느 kebenaran, 때인가 orang yang 믿지 dahulunya 않던 menganiaya 주변 anda 사람들이 아플 mungkin 때 kelak mengenali dan 손수건이나 menghormati 강물을 anda. 통해 치료받게 해줌으로 Apabila orang lain melihat 그러므로는 kesembuhan berlaku melalui 인정받고 sapu tangan 사랑받는 kuasa 것을 볼 수 atau 있습니다. melalui penggunaan air 또 manis 전에는 muan, 무시하고 mereka akan mula 면시하던 menghargai dan 사람들도 mengasihi 여러분이 anda. 축복받아가는 Orang yang 것을 dahulunya 보면서 mengabaikan atau 과연 memandang 하나님이 rendah anda 살아계시며 mungkin mengakui 여러분이 iman anda 그렇게 apabila 신앙생활하는 mereka 것을 menyaksikan karya 인정하시고 Tuhan dalam hidup anda. 전에는 핍박하던 Ketika iman 사람들이 anda bertumbuh, 여러분의 믿음이 orang yang dahulu yang 자라갈수록 menganiaya anda mungkin 점차 akan 은혜를 terkesan dengan lebih 받고 mendalam dan 오히려 akhirnya dengan 그 sendiri 빛 datang 가운데 kepada 나아가게 cahaya. 됐습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 1 고린도전서 Korintus 15장 15 ayat 41 41절에 memberikan penjelasan tentang 장차 kebangkitan 있을 pada masa 부활에 akan 대해 datang. 설명하면서 해의 영광도 다르며 Kemuliaan 달의 matahari 영광도 berbeza daripada 다르며 kemuliaan bulan 별의 dan 영광도 berlainan pula dengan 다른데 kemuliaan 달과 bintang-bintang. 별의 영광이 Manakala 다르도다 kemuliaan 했습니다. bintang-bintang
berbeza antara satu sama lain. Orang yang beriman akan menerima berkat Tuhan, tidak akan berfikir, biarlah saya ambil jalan mudah, saya tetap akan masuk syurga. Ketika orang diselamatkan dan masuk syurga, ada yang akan menikmati kemuliaan seperti matahari, ada yang seperti bulan dan ada yang seperti bintang dengan kemuliaan yang lebih kecil. 다 달라지는 것입니다. 얼마나 의를 행하여 마음을 변화시켰으며 또 Perbezaannya bergantung kepada kehidupan iman mereka dan tindakan mereka saat 전혀 다른 천국에 들어간다는 berapa banyak mereka 이미 memuliakan 천국에 대해 Tuhan. 설명을 들으신 분들은 아시겠지만 낙원과 1천층, 2천층의 영광과 영광은 행복과 영광은 전혀 다릅니다. 또 2천층과 3천층은 하늘과 땅 차이고 Kerajaan syurga yang dimasuki orang diselamatkan adalah berbeza bergantung pada sejauh mana mereka telah mengejar kebenaran, mengubah hati dan mengatasi penganiayaan sambil memuliakan Tuhan. Firdaus serta kerajaan pertama dan kedua syurga sangat berbeza dari segi kegembiraan dan kemuliaannya. Perbezaan antara kerajaan kedua dan ketiga adalah sangat besar dan tidak boleh dibandingkan dengan Yerusalem baru. Walaupun seseorang diselamatkan dan masuk Firdaus, mereka tidak akan memiliki harta pribadi atau ganjaran. Walaupun seseorang masuk ke dalam kerajaan kedua syurga, mereka tidak akan dapat melihat wajah Tuhan kerana mereka belum sepenuhnya mengejar kebenaran dan mencapai hati yang murni. Orang Kristian sepenuhnya mencapai kebenaran dan setia dalam semua rumah Tuhan akan masuk Yerusalem baru dan mempunyai kemuliaan untuk tinggal di tempat yang tinggi serta melihat Tuhan. Dengan pengharapan ini, orang Kristian setia dengan gigih mengejar kebenaran. Mereka berdoa tanpa henti, berpuasa untuk mengikirkan dosa, memberi persembahan kepada Tuhan untuk menyimpan harta di syurga dan hidup menurut firman-Nya tanpa mengira apa-apa penganiayaan. Walaupun menghadapi penderitaan yang dahsyat, penting untuk anda berdoa kepada Tuhan dengan iman, sentiasa bersukacita dan mengucap syukur dalam segala hal. Jangan takut terhadap penganiayaan oleh orang yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak jiwa. Sebaliknya, takutlah kepada Tuhan, kasihanlah Dia dan berani dalam melakukan kebenaran. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda akan mencapai kekudusan sepenuhnya, menerima berkat yang diberikan oleh Tuhan, memuliakan Dia dan tinggal selama-lamanya dalam kemuliaan syurga yang paling terang di Yerusalem baru seperti matahari.